Nabi tenangkan dia. Dia pun tenang. Nabi kata ayah dalam syurga dan Nabi cerita tentang apa berlaku dalam syurga. Nabi kata kat dia, Allah offer kepada Jabir, kepada Abdullah bin Al-Haram, orang mati syahid ini, Allah tanya, apa kamu nak dalam syurga? Tuan-tuan, dalam syurga, tuan-tuan, ada tak kita nak kena fikir, Tuhan nak request kat kita nak apa lagi? Tak. Terlintas saja dia main. Betul tak? Syurga. Tapi saja membesarkan orang yang hebat, apa yang kamu nak dalam syurga Allah. Padahal tak ada. Kita terlintas dia main. Apa tilas main. Apa orang makan apa? Kek tapak kaki kuda. Bolehlah dia main. Dia main betul. Tapi orang mati syahid, ta'zimnya Allah, apa yang kamu nak? Rupa-rupanya dia minta satu benda yang dia minta ni. Benda ni orang mati syahid dalam syurga minta, tak boleh dapat. Benda apa? Alhamdulillah. Apa khabar orang Taman Sutera semua? Alhamdulillah. Jadi syukur pada Allah SWT malam ni kita masih lagi orang kata mood duk sambut Isra' Mi'raj lagi, walaupun Tok Imam tadi baca doa Syaban dah. Rejab dia tak baca dah. Nak menunjukkan bahawa kita dah masuk bulan Syaban dah. Ya. Jadi tuan-tuan, pada malam ni kita ambil semangat sedikit Isra' Mi'raj, cerita yang diceritakan setiap tahun. Agama ni macam tu lah tuan-tuan. Ada kisah besar, ada kisah kecil. Ada sejarah besar, ada sejarah kecil. Ada mukjizat besar, ada mukjizat kecil. Jadi cerita berkenaan dengan Isra' Mi'raj ni, dia cerita yang besar. Jadi kita kena cerita sampai dapat keyakinan yang benar, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Saya duk rasa macam ada tak kena, semua ni macam tak kena, ada tak kena ke ni? Okey dah? Boleh terus? Kalau kacau bilau bagi tahu. Mikrofon okey nah? Set. Boleh Boleh, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Kita teruslah cerita yang selalu duk cerita, dah jam 4 lagi duk cerita dah. Cerita Isra' Mi'raj ni. Kita rewind balik. Sebab cerita ni sepakat ulama, siapa yang menolak Isra' jatuh kufur. Jadi kita kena ceritalah, walaupun dia hanya satu ayat saja dalam surah Isra'. Satu ayat. Adalah ayat lain daripada Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini satu ayat yang masyhur lah kalau cerita Isra'. Ataupun kalau kita tanya apa dalil Mi'raj pula? Mi'raj dia tidak ada dalam surah Isra', dalam surah lain. Contohnya surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan Nabi Muhammad ini diperlihatkan Jibril alaihissalam. Dia nampak rupa paras Jibril yang real, yang betul. Jibril ni kadang-kadang dia datang menyerupai muka orang. Ni yang betul. Bila? Inda sidratil muntaha. Ketika mana? Mi'raj. Cerita Isra' ni tuan-tuan, dia surah yang Nabi baca tiap-tiap malam. Hampir tiap malam. Ada riwayat sebut, kata Aisyah, kana yaqra'u Muhammad bi Bani Israel. Nabi Muhammad membaca surah Bani Israel. Surah Bani Israel itu maksudnya surah Isra'. Dan dalam riwayat sebut juga baca surah Zumar. Ada riwayat lain sebut Nabi baca 7 surah Musabbihat. Musabbihat ni maksudnya surah-surah yang starting dia mula dengan tasbih. Atau yang subhanalladzi. Ada yang yusabbihu lillahi ma fis sama yusabbihu.
Ada yang sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha. Ada yang sabbih isma rabbikal a'la. Ini surah musabbihat. Ada 7. Apa? At-Taghabun, Al-Hajj, Al-Hashr, Al-Jum'ah, As-Saff, Isra. Satu lagi, sabbih isma rabbikal a'la. Al-A'la. Ini antara surah-surah Nabi baca. Maksudnya Nabi ni tiap malam sebelum tidur, dia bukan al-mulk saja. Kita boleh al-mulk tu dah rasa macam Tok Wali dah. Nabi banyak surah. Tu tak kira ayat-ayat lain dia baca. Muawizatan, dia baca ayat doa, ayat kursi, macam-macam lagi. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa surah ni penting. Benda ni besar dan peristiwa ni besar. Jadi tuan-tuan, kita pun pakat baca cerita-cerita yang menarik ini. Tambah-tambah dalam surah Isra, tak banyak perkataan manusia yang menggunakan wording an-nas. Biasanya kalau nak bagi tahu kata manusia, Quran guna perkataan an-nas. Manusia an-nas. Al-insan, hal ata 'alal insan. Ya bani Adam, wahai manusia, wahai bani Adam, itu manusia. Kadang-kadang dia guna qul innama ana bashar mithlukum yuha ilai. Bashar. Ni wording nak menunjukkan bahawa orang, bahawa manusia. Allah guna macam-macam perkataan, vocabulary sangat banyak. Tapi kali ini dalam surah Isra banyak menggunakan abdi. Ada satu simbol yang besar. Bukan orang biasa-biasa, hambanya yang terpilih. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita mulalah sedikit tuan-tuan. Sebab lah ni isyak pun lambat. Sedang-sedang tengok-tengok nak dekat pukul 9 dah. Tuan-tuan, satgi kita cerita satgi ni, dia takat Baitul Maqdis saja. Langit tak ada nak cerita. Boleh Ustaz? Tak ada lagi ke Ustaz cerita Isra Mi'raj 2-3 hari ni? Ada dah? Tak ada lagi? Oh, ni dia mula? Oh, okey. Boleh rewind balik makcik kita start balik. Okey, baik. Dia cerita dia, satu cerita ni dia mutawatir. Mutawatir ni diriwayatkan oleh ramai sahabat Nabi. Dia hadis ni tuan-tuan, dia ada ranking dia. Ada level dia. Kita pernah dengar hadis sahih. Mutawatir ni lebih tinggi darjatnya daripada hadis sahih. Kerana dia diriwayatkan oleh ramai sahabat. Sebab cerita ni ramai dengar. Kalau tuan-tuan percaya satu cerita yang masyhur, bila Nabi solat kan, tiba-tiba mai kat depan. Nabi duduk atas mimbar. Kan, mimbar baru yang Nabi buat. Dulu Nabi sandar dekat batang pohon kurma. Buat mimbar baru, 3 anak tangga, Nabi pun sandang dekat situ. Tiba-tiba bunyi tangisan daripada pohon tamar. Ada orang buat lagu. Dakmi buat lagu. Tangisan daripada pohon tamar lah. Lebih kurang macam tu lah. Ramai orang dengar tangisan itu. Sehingga Nabi turun dan Nabi usap tamar tersebut. Tamar tu pun diam. Nabi kata, kalau aku tak usap, dia akan menangis sampai yaumul qiyamah. Tuan-tuan, hadis tu pun mutawatir. Sebab apa? Didengari ramai orang. Hadis sahih seorang pun boleh. Sahabat Nabi kullu ma'adul. Setiap sahabat Nabi adil. Mustahil mereka ni, dia tak maksum, tapi mustahil mereka ni try nak ubah perkataan Nabi. Macam tu. Panjanglah cerita dia. Sama macam Isra Mi'raj, ada cerita daripada Aisyah, ada cerita pada Anas bin Malik, ada cerita daripada Ibnu Abbas. Combine sahabat Nabi sampai kepada ulama, combine. Ada yang buat buku khas pasal Isra Mi'raj. Sebab apa? Riwayat tu macam-macam. Walaupun kalau kita baca yang masyhur, ni orang mengaji dia tahu. Anas bin Malik punya riwayat. Sedangkan Anas bin Malik dia tak jumpa Nabi waktu Nabi Isra. Dia duduk Madinah. Isra Mi'raj sebelum Nabi hijrah. Aisyah radhiyallahu anha sebagai contoh, dia belum jadi isteri Nabi. Nabi Isra Mi'raj waktu di Mekah. Maksudnya ada benda yang Nabi cerita, Nabi ulang balik. Ni cerita dia macam ni, macam tu. Tu kata riwayat penceritaan. Jadi kita cerita sikit-sikit lah. Ada yang kata Nabi duduk rumah Ummu Hani. Ini salah satu kisah. Dia starting dia. Tempat permulaan dekat rumah Ummu Hani, sepupu perempuan Nabi. Tapi riwayat ni sebahagian ulama kritik. Kata mustahil Nabi tidur rumah sepupu perempuan Nabi malam hari. Ada riwayat kata Nabi duduk dekat rumah Nabi sendiri.
Sebab katanya Jibril dia menebuk atap. Dia tebuk daripada atas, dia masuk Jibril membawa bekas daripada air Zam-Zam, bekas emas. Ada riwayat kata Nabi duduk dekat Hijr Ismail. Ini yang masyhur lah. Mana Hijr Ismail ataupun dikatakan Hatim. Hatim ni antara Hijr Ismail dan juga Hajarul Aswad. Ni kita start kat situ noh. Boleh tuan-tuan? Okey, dia duduk dekat situ. Nabi duduk dekat situ. Bainan naim wal yaqadhan, di antara tidur dan jaga. Maksudnya Nabi antara tidur dan jaga. Ni Nabi cakap. Cumanya ulama bincang, tak apalah tidur dan jaga tu, Nabi tu tidur tu, adakah dia pi tu mimpi? Adakah dia pi tu roh dan jasad ataupun roh saja? Maka majoriti ulama kata mustahil, hanya sekadar mimpi. Walaupun ada ayat Quran kata wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Tidaklah apa yang Nabi tengok, ru'ya tu mereka tafsirkan mimpi. Ada yang kata Nabi bukan pergi dengan jasad, Nabi pergi roh saja. Tapi pandangan yang kuat, kalau setakat pergi dengan roh saja, takkan sampai bergaduh semua orang nak percaya tak percaya. Betul tak? Dan Allah pun menggunakan istilah Subhana, Maha Suci Allah dalam surah Isra. Satu istilah yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat luar biasa. Mustahil hanya pergi roh, tapi roh dan jasad. Ini clear. Baik. Subhanalladzi asra bi'abdi. Okay, tuan-tuan, Nabi duduk dekat Hijr. Hijr ni tuan-tuan tengok melengkung dekat tepi Kaabah tu. Bentuk asal Kaabah dulu kita faham, asalnya bukanlah 4 segi. Kaabah ni hujung belah sini 4 segi, dia mai belah sini dia melengkung, bulat. Ini bentuk rupa asal Kaabah. Siapa yang mengikut kursus haji umrah ni, saya duk tengok duk ada kat masjid ni, dia akan cerita macam mana Kaabah daripada asalnya Kaabah. Kaabah ni tuan-tuan bukan bentuk macam hari ni. Lepas banjir, roboh, bina balik. Banjir, roboh, bina balik. Akhirnya lekatlah struktur 4 segi yang kita tengok ini pada hari ni. Kemudian ada lengkung yang bulan sabit tu. Bulan sabit tu pun sebenarnya rupa asal Kaabah pada dulu waktu. Jadi Nabi SAW zaman-zaman berikutnya, kalau kita tengok, kita ni nak tawaf, kita tak boleh pegang Kaabah, betul? Maka tak boleh pegang Kaabah, juga tak boleh pegang juga batu Hijr Ismail itu. Sebab Hijr Ismail itu pun juga sebahagian daripada Kaabah. Siapa semayang dalam Hijr Ismail, umpama dia semayang dalam Kaabah. Kita bukannya orang besar-besar VIP nak semayang dalam Kaabah. Entah bila tak tahu tuan-tuan. Boleh semayang dalam Hijr Ismail pun peluang semayang dalam Kaabah. Jadi Nabi duduk dekat celah-celah tu. Kemudian kata Nabi SAW, utini bi buraq. Jibril mai bersama dengan binatang bernama buraq. Saya laju sikit Ustaz. Boleh saya tengok jam rasmi masjid? Ada jam mana? Ada jam. Saya takut saya terlajak. Yang tu 8.17. Betul jam tu noh? Jam tu silap, saya silap lah. Ya. Baik. Jibril datang dengan buraq. Buraq ni binatang yang datang, katanya binatang daripada haiwan tunggangan Nabi-Nabi. Simple. Nabi pun tak describe banyak-banyak. Kita pun tak payah cerita bagi panjang-panjang detail-detail. Nabi kata dalam riwayat Anas bin Malik, abyad. Warna putih, tawil, dia tinggi sikit, fauqal himar, tinggi sikit daripada keldai, duna al-baghal, rendah sikit daripada baghal. Keldai ni tuan-tuan, dia ada kekuatan angkat barang berat. Kuda dia ada kekuatan lari laju. Jadi orang Arab ni nak bagi jadi cantik ni, nak bagi binatang yang special ni, dia boleh angkat barang berat, dia boleh lari laju. Mereka kahwinkan dua binatang ni, namanya baghal. Wallahu a'lam. Tuan-tuan mungkin pernah jumpa, wallahu a'lam, saya tak pernah jumpa. Yang Piramli selalu sebut baghal. Itu Piramli sebut, kita pun tak tahu macam mana, tapi kahwin binatang. Jadi Nabi SAW bagi gambaran, dan kita tak perlu nak lukis-lukis, tak perlu sampai kita nak gambarkan bentuk rupa paras. Cantiknya agama kita ini, dia tak rupa paraskan Nabi-Nabi, dia tak rupa paraskan pendeta-pendeta agama dia. Tuan-tuan kalau faham agama ni, Tuhan kita tak gambarkan rupa paras dia. Even Nabi Muhammad, tidak ada nas khusus tak boleh lukis muka Nabi, tidak ada nas khusus. Tetapi ijtihad para ulama mengatakan tak boleh, haram lukis muka Nabi Muhammad. Takut lukisan kita yang cantik pun tak sama macam rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang bincang nak lakonkan watak Nabi Muhammad, boleh tak boleh?
Ada sebahagian kata tak boleh lakon. Watak sahabat kibarus sahabah pun tak boleh berlakon. Kalau sahabat kecil tak apa. Ini ijtihad ulama. Terpulanglah. Cuma Nabi jarang, bukan jarang, tak dengar lagi ada pandangan kata boleh lukis, boleh berlakon watak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan tak digambarkan. Pendeta-pendeta agama kita ni tak sama macam pendeta-pendeta agama lain sebahagiannya. Mereka gambarkan Tuhan mereka. Saya nak cakap lebih-lebih, tuan-tuan pasang live. Takut sebahagian agama dia rasa terkilan bila kita sebut pasal Tuhan mereka. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cerca Tuhan orang lain, nanti dia cerca balik Tuhan kamu. Agama ajak kita ada tertib dia. Tapi kalau kita nak sembang sesama kita, kita cerita. Tengok agama kita tak rupakan Tuhan macam bentuk tangan dan sebagainya, begini. Kerana apa? Kerana kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia specialnya agama kita. Jadi borak pun tak payah duk cerita lebih-lebih. Kalau kata dalam kalender ada gambar dia ada sayap, pasal tak? Tuan-tuan orang Taman Sutera ni semua orang KL kah? Tak kan? Jangan perasan tak kan? Tak. Ada mai Kelantan, ada mai Pening. Kalau kami belah Pening dulu ada kalender. Apa? Borak ada sayap. Lepas tu borak pun muka orang. Ingat. Ada. Dulu dia lukis. Tak ada sampai tahap macam tu. Jadi borak pun datang, maka borak pun turun sampai perutnya rapat dekat lantai. Maka Nabi SAW kata, Jibril pun datang membawa bekas inak daripada emas. Emas ni kita tak boleh pakai. Orang perempuan boleh pakai emas tak? Boleh. Perhiasan saja boleh. Orang lelaki perhiasan tak boleh, perkakas pun tak boleh. Boleh bang lelaki. Orang perempuan pakai gelang emas boleh. Hukum pakai gelang emas apa? Wajib, betul? Oh, dia semangat perempuan. Tak ada. Pakai gelang emas. Pakailah nak pakai, harus pakai gelang emas. Zinah perhiasan. Orang perempuan boleh. Cawan emas, teko emas, pinggan emas, camca emas, sudu emas, garpu emas. Boleh pakai tak boleh pakai? Orang perempuan boleh pakai tak boleh pakai? Boleh pakai tak boleh pakai? Tak boleh. Mereka kata kalau boleh tu kami nak pakai juga. Tak boleh. Perhiasan boleh. Kalau kata orang Taman Sutera kaya nak ambil teko gantung buat rantai, boleh. Terpulang. Tapi pakai teko emas tak boleh. Cuma Jibril AS lebih dek. Bismillah. Sabar. Jibril AS dia bawa teko, maka dia pun membawa bersama air Zam-Zam. Maka Nabi SAW kata, maka Jibril membelah dadaku. Belah dada daripada mana? Dekat nahar. Nahar ni tempat sembelih. Dia bahasa mudah ni tuan-tuan. Leher kita ni, dia ada bawah tu ada lengkung, ada lubang. Tuan-tuan perasan tak? Dia antara dua tulang ni lah. Ni kita panggil tulang selangka. Tulang selangka. Tadi ada haji tu tegur saya, dia kata, Ustaz nampak makan berisi. Betul? Dulu senang cari tulang selangka, lah ni susah cari, tak tahu. Tak jumpa. Jadi antara dua tulang. Sampai mana? Sampai syi'ri. Sampai dekat bawah pusat Nabi SAW, dia ada sedikit bulu-bulu. Nabi ni kalau kita baca riwayat Syama'il Muhammadiyah, badan Nabi ni kita tengok sega, cantik, badan tegak, rata dadanya, dan ada sedikit bulu-bulu halus turun sampai ke bawah pusat. Dan Anas bin Malik pernah riwayat, kata aku pernah terlihat seolah-olah ada kesan garisan pada dada Nabi SAW. Nabi ini dia kena belah dada 2 kali. Ada kata 3 kali, tapi kuat 2 kali. Satu, waktu dia duduk dengan Makcik Halimah dekat kampung Bani Sa'ad. Nama Halimatus Sa'diyah, kita mengaji dulu. Jadi Nabi duduk, tiba-tiba mai budak-budak ramai-ramai ni, macam rumah pengasuh lah. Budak-budak macam, Makcik Halimah, kami nampak ada orang belah dada Muhammad. Nampak ada orang belah dada. Tu yang cerita Halimah Sa'diyah, dia rasa risau, dia bawa balik Muhammad untuk jumpa Aminah. Itu antara detik-detik. Bila dia hantar bawa balik jumpa Aminah, tak lama kemudian Aminah meninggal dunia. Kesian kat Nabi ni. Nabi ni kesian lah kat dia. Tuan-tuan faham, kasih sayang bapa tak dapat rasa.
Duduk dengan Halimah tu Sa'diah lebih lama daripada duduk dengan mak sendiri. Duduk dengan mak Allah ambil nyawa mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Tok Wan Abdul Muttalib. Tak boleh duduk dengan mak, duduk dengan Tok Wan Abdul Muttalib. Tok Wan pun meninggal dunia. Pi transfer pula duduk dengan Abu Talib. Abu Talib pun meninggal dunia. Pi pula duduk dengan isteri kesayangan Khadijah binti Khuwailid. Nabi ni tak nikah dengan mana-mana isteri, melainkan dengan Khadijah waktu dia duduk dengan Khadijah. Sayangnya pada Khadijah ni luar biasa. Sampai dia pernah marah kepada Aisyah. Walaupun ada hadis sebut orang yang paling dia sayang adalah Aisyah. Dia pernah sebut. Nabi pernah cakap orang paling dia sayang Aisyah. Tapi Aisyah sebut sikit je pasal Khadijah. Nabi kata, jangan cakap lebih kurang pasal Aisyah. Pasal Khadijah. Pun Khadijah Allah ambil 7 orang anak Nabi pun. 6 orang meninggal depan mata Nabi SAW. Ini Nabi yang paling tinggi diuji oleh Allah SWT. Itu yang kalau tuan-tuan baca Isra' Mi'raj ini bila? Bulan Rajab ke bulan bila? Khilaf ulama'. Ada ulama kata 27 Rajab. Abdul Ghani Al-Maqdisi kata 27 Rajab. Ada ulama kata tahun kelima kenabian. Ini kata Imam Nawawi. Dia khilaf bila. Cuma ulama kata antara pandangan kuat sebelum daripada hijrah. Tuan-tuan, dalam sejarah kita kena mengaji apa beza benda besar sebelum hijrah dengan selepas hijrah. Dia kadang-kadang ayat Quran turun pun beza. Itu nama Makiyah Madaniyah. Ada sebab. Jadi bila baca sejarah kena tahu sebelum hijrah ke lepas hijrah. Isra' Mi'raj sebelum hijrah. Dan ramai ulama menyebut dia berlaku lepas Khadijah wafat, selepas Abu Talib wafat. Dan ada sebahagian riwayat kata dia berlaku selepas Nabi balik daripada Taif. Menunjukkan bahawa sedih Allah hadiah perjalanan agung Isra' Mi'raj. Sedih tuan-tuan. Sedihnya Nabi ni tuan-tuan. Struggle tuan-tuan, struggle. Kalau tuan-tuan baca hadis akhir hayat Nabi, tanda-tanda selepas Nabi wafat, sebelum Nabi wafat. Banyak hadis. Nabi pernah cakap, Allah bagi kepada Nabi 2. Allah bagi khazainatul minad dunia. Khazainah dunia. Khazain, mafatih, anak kunci dunia, kekayaan Allah nak bagi. Kemudian kekal kaya selama-lamanya. Dan mati masuk syurga Allah. Kaya, senang, mati masuk syurga. Nombor 2 Allah bagi pilihan. Iaitu Allah memilih Nabi bersama dengan Allah. Kembali bertemu dengan Allah. Maka Nabi kata apa? Fakhtar ma'indallah, aku memilih untuk kembali pada Allah. Nanti tuan-tuan baca riwayat, Allah bagi tahu Nabi nak hidup lama ke, nak jadi orang kaya ke, Allah bagi kekayaan, ataupun nak bagi Nabi ni kembali bertemu dengan Allah. Nabi pilih kembali bertemu dengan Allah. Ada riwayat kata lepas Nabi kata macam tu saja, start terus Nabi sakit. Ini tanda-tanda kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kata bila Nabi kata Nabi memilih untuk apa? Untuk duduk bersama dengan Allah, contohnya. Sahabat Nabi, bila Nabi cakap Allah bagi pilihan untuk kaya, kekal kaya selamanya dan masuk syurga, sahabat Nabi happy. Ada ulama takwilkan kisah ini. Kenapa sahabat Nabi happy? Salah satunya sahabat Nabi faham Nabi struggle 23 tahun, susah. Inilah Raja Rom, inilah Kisra. Hari ini Allah nak bagi menang, Allah nak bagi senang. Maksudnya mereka faham Nabi struggle. Sebab itu bila tuan-tuan baca sejarah tentang Isra' Mi'raj, Nabi ni susah. Dia pergi Taif, kita pergi Taif naik kabel car tuan-tuan. Dekat Genting tak naik, kita naik kat Taif kan. Taif tuan-tuan, 60 kilo kat 70 kilo kita jalan. Pi sana. Nabi harap ramai nak dakwah masuk Islam, tapi Allah jadikan tak ada seorang, melainkan seorang buah lah. Adas mai bagi buah ayak kat Nabi. Tu pun lepas Nabi doa panjang. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah. Dha'fa quwwati, lemahnya diriku. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, sedikitnya pengikutku. Wahawani 'alan nas, hinanya aku pada pandangan manusia. Ya arhamar rahimin, engkau Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang ya Allah. Anta rabbal mustad'afin, engkaulah Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Ini Nabi doa. Balik pada Taif. Ila man takiluni, kepada siapa hendak engkau serahkan diriku. Ila ba'idin yatajahamuni, orang yang bila aku nak dekat dengan dia mula-mula lari jauh daripada aku. Kita tuan-tuan, kalau kita nak pergi dekat dengan seseorang, tiba-tiba orang macam tak berapa suka kat kita, terasa. Ni Nabi.
Nabi, kepada siapa engkau hendak serahkan aku ini, ya Allah? Am ila aduin malaktahu amri, ataupun kepada orang yang menguasai diriku ini, ya Allah. Kita tuan-tuan ada doa Nabi ajar, wa a'udzu bika minal ghalabati dain wa qahrir rijal. Ada kita baca doa tu. Ya Allah, jauhlah daripada belenggu hutang, wa qahrir rijal. Wa qahrir rijal, orang yang menguasai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah rasa orang ugut, tuan-tuan, ugut ni tuan-tuan, dia rasa Allah. Orang menguasai. Orang kadang-kadang kena hutang, alung. Allah tuan-tuan, dia punya jiwa tu nak bunuh diri tu ada. Nabi kata, entah siapa engkau serahkan diriku ini, Allah. Bagulah Nabi kata, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau benda ini tidak mendatangkan kemurkaanmu, ya Allah, aku teruskan perjuangan. Itulah Adas datang bawa air bagi kepada Nabi. Barulah dia kenal, macam ada connection Nabi dengan Nabi Yunus. Dia duduk dekat kampung Ninawih. Dia hamba Utbah dan Syaibah. Tu sedihnya Nabi balik Mekah, datang Isra' Mi'raj. Tuan-tuan kena faham kenapa Allah datangkan perjalanan yang agung ini menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang bila Nabi SAW duduk, datangnya air Zam-Zam, dia katakan, sambung balik cerita, takut tak sampai langit dah ni. Dibelah dada Nabi SAW yang agak luas, dibasuh dada Nabi SAW, dimasukkan iman dan hikmah. Subhanallah. Hati ni tuan-tuan, nak jumpa Allah SWT, semua kena dalam keadaan persediaan yang hebat. Dulu orang tanya, dalam Quran ni ada cerita tak bab pakaian? Quran bab pakaian ni, subhanallah. Agama kita ni tuan-tuan, dia hormat. You Jepun, baju kimono, silakan. Abang orang mana? Koboi, silakan. You baju Melayu, sampin, silakan. Tak ada masalah. Jawa dengan topi dia, silakan. Agama kita tak ada lah sampai tahap semua kena pakai jubah. Tak semestinya. Bila bincang bab pakaian, agama kata, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wording pun cantik ni. Tafsir panjang. Sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Tapi bila mai bab semayang, nak mai ke masjid, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pilihlah pakaian yang cantik, yang sesuai bila kamu nak datang ke masjid nak jumpa Allah SWT. Akhirnya fitrah manusia, bukan kata orang Islam, Padri, Tok Cha Buddha, no? Tok Sami, semua agama pendeta dia ada pakaian khas. Betul tak? Kecenderungan kita tu. Jadi bila nak pergi jumpa Allah, hati kena bersih. Dia basuh. Hati ni tuan-tuan dia lama masa. Lama. Takat pergi mengaji Turki 3 bulan tak jadi. Abang kita. Nak bersih hati, nak masukkan sabar, nak jadikan sifat tahan marah, hilang perasaan tu. Sifat layin, lunak, lembut, ar-rifqi. Ar-rifqi ni tuan-tuan, letak cawan pun pelan. Ar-rifqi. Nabi suka. Aisyah ketuk pintu kuat. Nabi kata ar-rifqi Aisyah. Allah suka. Saya duduk kat Turki, contoh orang Turki di tak nak kata kat lepa. Kita duduk kat dapur tu, risau macam cawan nak pecah, berbong kasar. Dia baik tapi kasar. Kita kata baiknya orang Melayu kita. Ar-rifqi. Nak dapat tu tuan-tuan, dia kena riyadhah. Lama hati kita nak perbaiki. Lama hati kita nak dapat iman. Lama hati kita nak dapat satu benda manisnya baca Quran. Lama. Dia kena proses. Maka Nabi dibasuh dada Nabi dengan iman dan hikmah. Kita pun doa dah, ya Allah, jadikanlah hati kami ni hati yang bersih, ya Allah. Senang. Orang tegur, dapat arahan. Kita pun rasa nak ikut. Senang. Tak terasa hati. Bila orang tegur, tak terasa. Dia ni suka tegur orang, dia pandai sangat. Tak terasa. Bila kita ada orang bagi nasihat, kita tak terasa macam, alah macam bagus sangat. Tak terasa. Dia tegur tu, mungkin aku tak betul. Hati ni nak dapat benda macam tu tuan-tuan. Muhammad Ibn Munkadir, guru Imam Malik, 40 tahun. Orang duduk dengan dia, orang rasa tenang. Guru Imam Malik, kenapa kami duduk dengan kau rasa tenang? 40 tahun aku menekan nafsuku sehingga nafsuku menjadi tenang. 40 tahun. Mujahadah. Proses.
Belah Nabi, dia belah dada. Maka kata Nabi, aku pun menaiki burak. Naik burak. Burak ni dia barqun. Yakadul barq. Barqun ni macam kilat. Sejauh mata. Dia langkah saja. Sejauh mata memandang. Pergi mana? Ada yang kata Nabi singgah dekat Masjidil Nabawi. Sebab dalam Quran kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah menjalankan Nabi pada malam hari daripada Masjidil Haram. Tuan-tuan, rumah ibadat pertama dalam Islam iaitu Mekah. Inna awwala baitin wadi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakan. Mekah pertama. 40 tahun kemudian barulah Masjidil Aqsa. Jadi kalau orang Yahudi ni dia tak selesa sikit dengan Mekah. Kerana apa? Dia asabiah dia ke arah Ishaq. Nabi Ibrahim dia bina Kaabah. Kan? Dia ada anak kepada isteri kedua. Siapa dia? Anak kepada Hajar. Jadi dia ni tak berapa berkenan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Yang bina Kaabah Ibrahim, Ismail tolong. Jadi orang Arab ni tuan-tuan, Ismail ni dia main belah Arab. Ishaq, Yaqub, ni belah Bani Israel. Jadi dia asabiah, dia tak berapa suka sangat. Sebab apa? Salah satunya anak kedua. Bukan anak Sarah. Ni ada benda yang mereka pendam lama. Jadi Masjidil Haram, satu tanah yang mana orang bukan Islam tak boleh masuk. Dua tanah, Masjidil Haram dan juga tanah Madinah, Masjidil Nabawi. Orang bukan Islam tak boleh masuk. Tapi Masjidil Aqsa, Al-Quds, tiga agama ni duduklah diam-diam, tak payah bergaduh. Boleh tak orang non-Muslim masuk? Boleh. Kristian boleh tak masuk? Boleh. Yahudi boleh tak masuk? Boleh. Tapi tak payah bergaduh lah. Tapi hari ni bergaduh. Tak apa. Nabi duduk SAW, Nabi duduk dekat situ, dekat kita yang panggil namanya Makkahul Mukarramah, dikatakan ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Aqsa. Aqsa tu sendiri perkataan bermaksud masjid yang jauh. Satu signal kepada kita bahawa ada masjid yang dekat sebelum Nabi hijrah. Nabi pun tak tahu masjid mana. Sebab Nabi pun tak hijrah lagi ke mana-mana. Nabi pun tak tahu Nabi nak hijrah ke mana, tuan-tuan. Kalau baca riwayat, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ada ketika kita buntu, tuan-tuan, tak boleh buat keputusan. Allah kata, doalah, minta dengan Allah. Wa qur rabbi adkhilni, magilah kami tempat masuk yang betul, tempat keluar yang betul. Betul tak? Kita ni decision tak boleh nak buat. Ustaz, tak boleh Ustaz, saya tak tahu nak selesai masa. Doalah pada Allah. Doa. Semua orang macam tu, tuan-tuan, betul tak? Ada ketika kita tak boleh buat keputusan. Doalah pada Allah, tunjuklah ya Allah, tunjuk. Kadang kita tak doa pada Allah. Ada yang kata, Ustaz, saya ni tak tahulah keputusan, saya tak boleh nak selesai masalah. Siapa pun tak Tuan-tuan baca surah Yusuf, ada perkataan, siapa tayasu min rauhillah, siapa yang putus asa dengan rahmat Allah, dia kafir. Quran bincang isu ni. Takkan putus asa dengan rahmat Allah pun kafir. Maka ada ulama kata putus asa macam mana? Orang yang putus asa, dia rasa semua masalah dalam dunia ini hanya dia seorang boleh selesaikan. Dia tak tahu Allah ada. Jadi Nabi, tuan-tuan, dia tak nampak dia nak hijrah mana. Ada nampak Yamamah, ada nampak Bahrain, sehingga Nabi dinampakkan pokok kurma, barulah nampak pokok nakhlah, nampak batu-batu hitam. Oh, Madinatul Munawwarah. Jadi Madinah tu digambarkan masjid yang dekat, Aqsa masjid yang jauh. Jadi Nabi SAW singgah. Ada yang kata singgah dekat situ dulu. Nombor dua, ada yang kata singgah dekat Bukit Tursina, tempat Nabi Musa AS. Wa wa'adna Musa 40 lailah. Tuan-tuan perasan tak Bukit Tursina ni dekat mana? Semenanjung Sinai. Hari ni Al Jazeera lapor kat kita, 28,000 orang lebih sudah meninggal dunia, terbunuh dekat Gaza. Sedih, tuan-tuan, tak tahulah nak kata macam mana dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya dengar perkataan hasbunallah. Tuan-tuan, hasbunallah wa ni'mal wakil, satu istilah yang sangat dahsyat. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Dia tak bergantung dah mana-mana negara. Tak ada dah. Allah saja. Sedih tak? 28,000 orang. Kat 30,000. Budak-budak berapa ramai? Lapak dahaga. Ambil ayam kena tembak dengan sniper. Tuan-tuan, nak pergi tu, dia orang dah turun sampai ke selatan, south.
dekat sempadan Rafah, kata tempat selamat, pun kena bom. Sekarang ni dia orang nak kena hantar pergi mana? Kalau ikutkan tuan-tuan nak baca paper dekat berapa ratus tahun berapa ratus hari kita dah dengar hari ni, apa yang kata Israel? Kami nak halau mereka ini pergi ke mana? Betul? Semenanjung Sinai lah. Yang saya kata tadi, Bukit Tursina tu. Semenanjung Sinai. Ni apa? Afrika Utara, sebelah sini Arab. Tuan-tuan perasan tak? Mesir. Semenanjung Sinai ni Mesir. Afrika Utara ni Morocco, Maghribi, Algeria, Tunisia. Mesir. Mesir ni bukan Asia. Sebab tu dia tak masuk ASEAN Cup. Tuan-tuan tengok ASEAN Cup? Tak tengok? Tak apa. ASEAN Cup. Mesir. Kalau tidak jenuh kita kena lawan dengan Salah. Morocco. Dia belah atas. Tengah-tengah tu ada terusan Suez, ada 3 itu semenanjung Sinai. Di situ katanya watin wa zaitun wa turi sinin, Bukit Tur Sina. Mungkin di situ. Ada yang kata Nabi singgah situ dulu. Ada yang kata Nabi singgah sebelum sampai Baitul Maqdis, Nabi singgah dekat Bethlehem. Bahasa hari ni Bethlehem. Dekat mana? Dekat-dekat dengan Baitul Maqdis. Ibn Hajar Asqalani kata tempat Nabi dilahirkan. Nabi Isa AS dilahirkan. Jadi last kali Nabi sampai di Baitul Maqdis, tanah Al-Quds ni dia tak besar mana, lebih kurang 14.4 hektar macam tu. Satu tanah. Satu dunia berebutlah tanah ni. Tanah ni ada Masjid Bumbung Mas, Qubatus Sakhra. Ada Masjid Qibli yang kita panggil Masjid Aqsa tu lah. Tapi dia tinggi tanah ni. Ada 10 pintu boleh masuk. Bawah tu pun ada Masjid Marwan dalam tanah. Bawah Masjid Marwan. Ada Masjid Burak. Tentu kalau sempat ziarah Jerusalem boleh masuk. Kalau baca sejarah surah Ali Imran, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Maryam duduk dekat mihrab, bawah tu. Kalau siapa ziarah dia boleh tunjuklah gambaran Quran sebut mihrab. Tempat Maryam duduk. Nabi Zakaria jaga Maryam. Nabi Zakaria solat dalam mihrab sebab tak dapat anak. Kan? Kat 83 tahun, 80 tahun lebih. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Aku takkan penat doa untukmu ya Allah. Kadang-kadang kita doa tuan-tuan, tak dapat-dapat, bertahun-tahun tak dapat. Kita doa hari ini, mungkin 20 tahun lagi akan dapat. Ada yang kita dapat hari ini pun mungkin zaman lepas SPM dulu doa tu. Hari ini baru Allah bagi. Je dah Haji. Banyak benda. Dan ada benda yang kadang-kadang kita tak pernah doa pun, tapi Allah bagi. Lama tak dapat, paling kurang ada lamanya kita berdoa, dapat pahala doa. Dapat duduk dekat mana? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Mereka salat dalam mihrab. Jadi kita pernah dengar lah cerita-cerita Nabi Zakaria salat. Itu yang orang selalu tanya, Nabi sampai Baitul Maqdis, Nabi salat 2 rakaat. Selalu orang tanya, solat apa? Belum dapat kefarduan solat lagi. Nabi-nabi dulu tuan-tuan pun solat dah. Doa bagi family, keluarga, anak cucu kita kuat solat. Susah nak latih anak solat. Sampai Quran guna istabir. Dia tak kata sabar. Wastabir alaiha wa'mur ahlaka bis salah. Suruhlah ahli keluarga kamu salat. Wastabir alaiha. Sabarlah atas perintah itu. Bapa kena sabar banyak nak training anak. Sampai tahap macam tu. Siapa yang ajar kita doa Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah jadikan kami dan anak cucu keturunan kami orang yang muqimus salah, orang yang ada istiqamah, kekuatan mendirikan solat. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Maksudnya solat dah ada dah. Cara solat tu beza-beza. Wallahu a'lam macam mana. Saya ringkas. Jadi Nabi solat, lepas Nabi solat maka Jibril pun datang bawa 2 bekas. Satu bekas bina'in min ma', satu bekas air zam-zam, satu bekas laban susu. Satu bekas lagi adalah arak, khamar. Jadi maka Nabi SAW memilih susu. Fakhtartul laban, Nabi pilih susu. Jibril kata Nabi memilih fitrah. Dalam bab ni ada ulama bincang, kalaulah Nabi pilih khamar,
Salah tak? Dalam bab ni, bila Jibril bagi pilihan khamar dengan laban, Nabi pilih khamar. Salah tak? Salah tak? Salah. Dalam syurga lah kalau Ustaz, dalam syurga ada susu, ada arak. Ustaz pilih mana Ustaz? Susu, arak. Pilih mana? Soalan ni. Haji, susu arak, pilih mana? Dalam syurga. Susu. Wali ya. Dalam syurga tuan-tuan, susu arak. Arak, betul tak? Duk geram lama dah, betul? Dalam syurga, minumlah apa pun. Tak ada masalah. No, Haji, tak ada masalah pun. Boleh pilih susu ke, laban ke, apa ke sana. Cumanya, ini ulama sebut ada orang yang memang fitrah dia. Fitrah dia memang, dia tak suka benda yang tak kena dengan tubuh badan. Fitrah manusia. Itulah Rasulullah. Kita ada tak teringin nak buat maksiat? Ada teringin nak buat maksiat? Tapi tak mau buat. Sebab apa? Dosa. Sabar. Tuan-tuan ada teringin nak buat maksiat? Dahsyat masjid ni sampai tak ada langsung. Mesti ada lah juga manusia, betul tak? Tapi tak buat sebab dosa. Nabi fakhtartu fitrah. Nabi memilih fitrah. Memang ada orang dia memang begitu. Dia baik. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi Mi'raj 849. Okey, boleh ya? Nak turun balik tak dan pula. Mi'raj ini macam tangga, ma'arij. Hari ni orang bincang lah. Okey, isu adakah Allah ada di atas? Adakah Allah ada jihah, arah? Adakah ada depan? Allah tidak. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak depan, belakang, kiri, kanan, belakang, tak ada. Ulama bincang, Nabi nak bertemu Allah begitu jauh. Padahal Quran sebut, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Mintalah dengan Allah, Allah itu dekat. Dalam ayat Quran lagi sebut, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat-urat darah kamu. Kenapa Nabi bertemu Allah di sana? Jadi khilaf. Ulama bincang, adakah Nabi bertemu itu di muntaha? Muntaha itu Allah di situ. Ada yang kata bukan, Allah di situ. Itu tempat Nabi. Macam Nabi Musa, dia bertemu dengan Allah. Wa wa'adana Musa 40 lailah. Berbicara dengan Allah. Wa kallama Allah Musa taklima. Berbicara dengan Allah, Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Sampai di Bukit Tursina, adakah Allah berada di Bukit Tursina? Ataupun tempat itu tempat Nabi Musa untuk berbicara. Ini hilaf. Saya cuba dan tadi sebelum keluar tak dan ambil bahan saja sementara azan dia tengok Mutawalli Sya'rawi sampai dia sebut perbahasan ini cantik. Dia kata apa? Thumma huwa ilmun la yanfa' wa jahlun la yadhar. Ilmu yang panjang-panjang cerita tidak memberikan manfaat bagi orang awam. Tetapi dan kalau kita jahil pun tidak mendatangkan mudarat dalam bab ini. Adakah Nabi bertemu dengan Allah ataupun hanya melihat nurullah? Sebab ada yang kata nurun anna arah linuriyahu min ayatina, melihat ayat-ayat Allah, bukan melihat Allah. Ini khilaf. Tapi dalam syarah Sahih Muslim ada juga Imam Nawawi kata melihat dengan mata yang clear. Ini khilaf. Tak apalah tuan-tuan, saya bukan pandai bab akidah bagi ustaz lain mengajar akidah. Saya pun bila ambil tauliah itu dia tanya, ustaz ada akidah tak? Saya kata, saya kalau bab akidah saya tak mau sentuh langsung. Saya jahil bab akidah bagi ustaz lain. Tuan-tuan boleh mengaji. Tapi cerita ni seronok. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bahasa mudah, Nabi Mi'raj, naik ke langit. Nak cerita Nabi jumpa dengan malaikat ni. Sampai langit dia ada teritori dia. Siapa pun tak boleh pergi langit atas, langit dunia, langit akhirat. Malaikat penghulu, bukan penjaga langit jaga. Even yang ketuk pintu langit tu adalah Jibril, presiden malaikat. Dia presiden. Tanazzalul malaikatu ruh. Malaikat Jibril ada ketua. Dia kira macam orang kata apa? Ketua lah. Malaikat penjaga langit tak bagi. Dia kata, siapa engkau? Jibril. Wa man ma'aka? Siapa bersama engkau? Muhammad. Adakah kamu diutuskan oleh Allah? Ya. Baru buka.
Tuan-tuan kan, tak kira lah hang datuk ke, hang siapa ke, imam muda ke apa ke, dia mai dekat Pak Gad Nepal, sorry tak lepas. Betul tak? Dia tak kira dah. Sorry, tak boleh. Aku ikut arahan. Allah utus tak? Utus. Baru buka. Cantik. Ada hikmah kita belajar banyak benda. Naik, jumpa dengan Nabi Adam. Al-asfidah fi yamin. Belah kanan ni nampak orang masuk syurga. Nabi seronok. Nabi ketawa. Orang kata seronok sampai Nabi gelak. Tengok orang happy, Nabi gelak. Belah kiri Adam, Nabi menangis. Nabi tak masuk tau tuan-tuan. Tapi Nabi tengok. Perjalanan Nabi tengok. Nabi nampak. Syurga. Syurga ni kita tak nampak. Kalau kita bawa cerita. Saya selalu bawa cerita ni. Ingatkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita pergi mana-mana kita nampak tempat cantik. Teringat Abdullah bin Al-Haram. Dia pernah mati syahid. Mati syahid. Kena cincang. Anak nak tengok ayah. Sahabat tak bagi. Takut meracau. Niyah. Agama ni dia tak suka kita sebut perkataan buruk waktu saat kematian. Tu sejarah Islam dulu. Awal-awal dulu. Orang Arab, orang perempuan kalau suami meninggal dia akan cabut tudung, koyak-koyak baju. Tu awal Islam Nabi tak bagi orang perempuan ziarah kubur. Bila Islam dah stable, orang perempuan dah dapat iman. Budaya tak terikut budaya Arab lama, Nabi kata orang perempuan dibenarkan ziarah kubur. Sebab apa? Tak nak sebut perkataan yang buruk-buruk. Macam tak ada abang mat, tak suami meninggal. Tak ada siapa nak buat pergi konsif. Dia cerita habis. Agama suruh kita steady. Tapi tak semua orang tuan-tuan. Ini pengecaman mayat. Contoh. Kapal terbang jatuh. Allah. Pengecaman mayat. Kita suami. Anak meninggal. Na'uzubillah. Ada kemalangan, ada tragis peristiwa nak tengok ni. Cam mayat, tuan-tuan. Tengok orang rumah kita tak boleh kontrol. Tuan-tuan suami, tuan-tuan kata, ayang duduk Ustaz, abang tengok. Takut isteri kita keluar perkataan yang tak sesuai untuk Allah SWT. Dia perasaan tuan-tuan. Nabi tengok Jabir macam okey. Nabi kata, okey tak apa. Bagi dia tengok. Bila Jabir tengok, dia menangis. Menangis fitrah. Tak ada masalah menangis. Nah, tuan-tuan nangis. Ada yang kata bila cium jenazah tu, ingat tak lagi? Cium jenazah jangan bagi air mata kena dekat ni. Dia takut mayat tersiksa. Tak apa tuan-tuan, tak ada pun. Bolehlah cium. Nangis tu normal. Nabi menangis cium Uthman bin Maz'un meninggal dunia. Ibrahim anak Nabi menangis. Fitrah. Kita pun kalau kita ada jenazah mati, jenazah ada terdekat, kita nak cium boleh tak? Boleh. Janganlah ramai sangat. Ni kita jiran rumah nombor 48. Nak main cium juga. Kesian kawan tu. Ramai sangat. Nabi bagi Jabir pun cium. Dia pun cium. Pegang-pegang nak pergi tengok ayah. Nabi bahasa cantik Nabi guna. Subhanallah. Ini bahasa orang menenangkan. Orang sangat sedih. Sangat-sangat sedih. Kematian orang yang disayangi. Nabi kata apa? Jabir, ayahmu dalam syurga Allah. Cantik bahasa. Dalam syurga. Orang tua-tua kita dulu kata apa? Dia orang baik. Orang tua-tua dulu orang baik. Allah sayang dia. Cantik bahasa orang tua-tua kita dulu. Allah sayang dia. Tenangkan. Nabi tenangkan dia. Dia pun tenang. Nabi kata ayah dalam syurga. Dan Nabi cerita tentang apa berlaku dalam syurga. Nabi kata kat dia, Allah offer kepada Jabir, kepada Abdullah bin Al-Haram, orang mati syahid ini. Allah tanya, apa kamu nak dalam syurga? Tuan-tuan, dalam syurga tuan-tuan, ada tak kita nak kena fikir, Tuhan nak request kat kita nak apa lagi? Tak. Terlintas saja dia main. Betul tak? Syurga. Tapi saja membesarkan orang yang hebat, apa yang kamu nak dalam syurga Allah. Padahal tak ada. Kita terlintas dia main. Apa tilai main. Apa orang makan apa? Kek tapak kaki kuda. Bolehlah dia main. Dia main otak. Tapi orang mati syahid, ta'zimnya Allah, apa yang kamu nak? Rupa-rupanya dia minta satu benda yang dia minta ni. Benda ni orang mati syahid dalam syurga minta, tak boleh dapat. Benda apa? Keluar EPF? Tak. Benda apa? Benda apa nak minta tak dapat? Dia minta hidup semula.
Minta hidup balik. Hidup balik boleh tak? Tak boleh. Itulah Allah bagi kat kita. Tadi pengurusi sebut umur 40 tahun. Allah bagi rezeki masing-masing. Ada orang umur 40 tahun Allah bagi. Itu peluang untuk kamu. Ada orang rezeki 60 tahun je. Ada orang rezeki 30-an. Allah bagi 70 tahun Allah bagi peluang. You nak buat, you buatlah sebaik mungkin. Time itu sahaja. A'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur kita 60-70 tahun. Kita mati, kita akan hidup berbilion-bilion tahun lepas ni. Isra' Mi'raj saya nak cerita panjang-panjang, saya tengok pukul 9 dah tuan-tuan. Saya boleh sebut Allah nak cerita, you are nothing. Itu yang dia naik, nampak satu-satu peristiwa. Besarnya alam ni. Nabi tak diterima di bumi. Waktu tu di Mekah, Nabi tak diterima. Malaikat, Nabi sambut Nabi. Nabi Adam, jumpa Yahya, jumpa Isa, jumpa Harun, jumpa Idris, jumpa Yusuf, jumpa Musa, jumpa Ibrahim. Ibrahim sandar dekat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur kita baca riwayat, di situlah tempat malaikat tawaf 70 ribu malaikat tawaf. Kalau Mekah orang tawaf di bumi. Dekat langit malaikat tawaf 70 ribu. Hari ni habis shift, tukar. Malaikat lain datang 70 ribu. Besok tukar lagi 70 ribu. Lusa tukar lagi 70 ribu. Tuan-tuan. Sampai yaumul qiyamah. Banyak tak banyak malaikat? Banyak. Malaikat ni, kalau dalam kitab mukadimah saya sebut tadi, surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Jibril dia tunjuk dia punya rupa paras yang sebenar bila? Isra' Mi'raj. Waktu bila dia tunjuk dengan Nabi, dia tunjuk dekat dengan Sidratul Muntaha. Macam mana dia tunjuk? Dia buka sayap dia. Sayap dia buka. Satu sayap, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Dia buka satu ya. Tutup timur dan barat. Dia ada berapa banyak sayap? 600 sayap. Yang tadi malaikat 70 ribu. Apa sebenarnya Allah nak cerita? Allah nak cerita, you are nothing di dunia ini. Alam Allah begitu luas. Kamu bukan siapa-siapa. Tu Allah nak cerita. Isra' Mi'raj kita dah baca. Apa yang kita nak tengok? Orang kenal ke? Tak kenal ke? Hari ni orang angkat. Esok Allah boleh hina kamu. Tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha. Allah boleh angkat, Allah boleh jatuh. Allah boleh mati seorang, dua orang. Satu family Allah boleh bagi mati. Satu family. Dalam Quran kata kami boleh matikan satu kaum. Ada orang Aceh, orang Indonesia. Saya ada kenal dengan orang Lok Semawe. Pergi bandar Aceh dulu. Bila kena tsunami, kat 300,000 orang mati. Orang kata tak ada orang dah dekat Aceh. Tuan-tuan pergi hari ni Aceh. Macet. Mai mana orang? Allah kata, kami boleh matikan bukan seorang, kami boleh matikan semua orang. Satu kaum tu boleh matikan. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Kami boleh mati, kami gantikan dengan kaum lain yang Allah tidak ada mudarat baginya. You are nothing. Jadi cerita Isra' Mi'raj ni tu yang bertemu dengan Allah. Allah bagi 50 waktu salat. Adakah bertemu tak temu tadi macam saya sebut tadi Nurullah ataupun Zat Allah. Cerita tentang Allah SWT bagi 50 waktu salat. Dapat kepada Nabi Musa, faraja'tu ila Musa famarartu, ulang alik diskaun, dapat sampai 5 waktu salat. Turun ke bawah jumpa dengan masyarakat waktu tengah hari. Ada yang kata waktu tengah hari, ada yang kata waktu pagi. Quran kata apa? Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Tidaklah yang engkau tengok malam hari itu mesti fitnah bagi manusia. Tapi ni Nabi tuan-tuan, yang tu yang kita sayang tu. Dia cerita juga walaupun dia tahu benda tu kalau cerita orang akan lari. Tak sokong dia dah. Follower lari. Betul. Hak ni ustaz. Ustaz pun ustaz tuan-tuan. Dia nak cakap ada benda nak cakap tak terkeluar. Ada benda tak nak cakap tak tergamak? Ada. Tuan-tuan ada benda yang tuan-tuan suruh saya kupas, saya tak kupas. Tak berani. Bukan tak. Tuan-tuan menantu. Anak sendiri nak tegur. Makcik noh. Pagi pukul 7 pagi. Bangun awal pagi. Menantu dalam bilik. Kita buka tu. Punya kuat. Habis. Full throttle dah. Tanyalah ustaz. Sound bagi kuat. Tak keluar lagi ke bilik. Bihun dah goreng. Gergung. Menantu tak keluar bilik lagi. Breakfast tak keluar ni. Nak tegur tak? Tak.
tak tegak, tak tergamak Ustaz. Betul tak? Nabi, ini kata Nabi. Nabi turun. Mesti orang yang dah suka, dah sayang, dah percaya akan tinggalkan kamu. Nabi sampai juga. Nabi beritahu, aku nak cerita. Tak tunggu esok. Tak tunggu lusa. On the spot. Ya ayuhar Rasul, baligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya Rasul, sampaikanlah apa. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tak sampaikan, siapa nak sampaikan? Hebat Nabi Muhammad. Rasulullah sayang kita. Sampai dia memang orang tarik handbrake. Sampai dapat kepada Abu Bakar, sebaik-baik suhbah kata Nabi, sebaik-baik kawan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau benda itu lebih teruk, lebih pelik daripada itu, aku tetap percaya. Ini kata Abu Bakar. Kita kena cari seorang kawan tuan-tuan macam Abu Bakar. Betul tak? Sampai matilah anak kita pun dia duk kelola, bantu. Ini kata kawan. Nabi SAW dapat kawan nama Abu Bakar. Jadi tuan-tuan, 9, saya minta maaf tuan-tuan, 9-4 minit Ustaz. Saya orang KL ni 9 ni dia tak boleh. Dia tengok kita tu serupa macam Burger King. Bila nak habis. Cuma kita bagi kesimpulan sikit boleh tuan-tuan. Sikit. Kena ada lah Isra Mi'raj ni, dia cerita. Satu, tadi saya dah sebut kebesaran alam. Beza orang beriman tak beriman, percaya. Itu. Kalau ceramah besok nak ceramah kat pejabat, tajuk tentang integriti. Non-Muslim boleh duduk? Boleh duduk. Tapi kalau ceramah dekat pejabat, tajuk Isra Mi'raj, dia tak macam tak kena. Sebab ini soal percaya, benda tak logik. Kalau dia percaya, beriman. Okay. Nombor 2, solat. Of course kita cerita tentang solat. Masjid ni dah buat dah. Subuh macam Jumaat. Dah buat. Berapa kali buat? Tiap minggu. Tak buat lagi? Tak bagi. Kena buat sekali. Bagus. Besarlah pahala alif satar tu, saya tak tahulah pahala dia besar mana. Buat sekali lah. Subuh macam Jumaat. Jangan buat Jumaat macam subuh. Itu lagi sikit. Subuh macam Jumaat. Tuan-tuan nampak? Dia ada kesan. Ada kesan. Saya staff saya ni Lok Lang lah. Lok Lang, orang kata Lok Lang. Budak muda. Dia duduk Johor. Dia pergi masjid tu yang subuh macam Jumaat tu. 2 kali sembahyang subuh tuan-tuan. Pagi tu pula hujan lebat. Dia kata nak pergi kali kedua punya sembahyang pun orang tak boleh masuk masjid ni. Ramai tu. Saya tanya, macam mana sembahyang? Sempat sembahyang yang kedua ke yang pertama? Dia kata, tak apa Ustaz. Yang pertama ke yang kedua? Yang penting gambang ada. Dia kata. Budak muda tuan-tuan. Tapi okey tak okey? Okey ya. Okey. Buatlah sekali. Doalah. Ya Allah, bagilah kita ada kekuatan orang lelaki solat di masjid. Kita doa. Kena doa sikit. Ya Allah, bagilah kekuatan. Jangan tak doa. Solat di masjid. Orang perempuan ada keringanan solat awal waktu. Doa. Kalau tidak, tak dapatlah perintah itu dari langit. Cerita tentang solat. Banyaklah saya nak cerita tentang solat, banyak. Sahabat begini. Saya selalu bawa kisah macam mana orang dapat manis solat. Saya bawa kisah Maulana Ilyas, selalu cerita. Orang jemaah tabligh akan kenal Maulana Ilyas. Dia jalan masuk kampung dakwah, masuk kampung-kampung on tabligh. Maulana Ilyas ni dia pengasas lah. Masuk-masuk orang semua tengok, tak larat berhenti dekat masjid. Dia pun berhenti dekat masjid. Budak muda bila sampai masjid, lepa bukan Maulana, lepa Maulena, lepa Lena. Yang Maulana ambil ayat sembahyang, dia sembahyang. Wish. Orang tengok habis penat, dah penat sembahyang. Lepas sembahyang. Habis semua pakat jumpa Maulana. Tengah penat, kenapa engkau sembahyang? Dia jawab apa? Kisi kirihat nirmehe, kisi kirihat namaz mehe. Tuan-tuan faham? Saya mereka lebih tak tahulah, betul tak tahulah kan. Ada orang penat, dia meninggalkan solat. Ada orang penat, dia nak rehat. Dia mendirikan salat. Salat menjadi rehat untuk dia. Ini solat anbiya, solat awliya. Nak dapat tu proses. Jadi yang muda-muda makan masa. Nak dapat benda ni tuan-tuan, makan masa. Ar-rijal qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nak dapat jiwa ulang-alik masjid, makan masa. Kita minta sampai dapat. Yang last saya cerita ni cukuplah kot. Baitul Maqdis, tuan-tuan jangan lupa Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kalau nak
Mi'raj terus direct Makkah sampai ke langit boleh. Tapi kenapa singgah Baitul Maqdis? Dia ada simbol tanah yang mulia, satu tanah yang kita kena ingat, kalau tak ada boleh kesempatan ziarah, kirimkanlah minyak untuk hidupkan pelita di Masjid Aqsa. Kita faham isu Sudan perang, kita faham isu Kashmir, faham? Kita faham isu Rohingya, faham? Kemanusiaan. Kita faham isu Uyghur dekat wilayah Xinjiang China, kemanusiaan. Palestin dia ada isu kemanusiaan dan juga ada unsur iman. Dia ada tanah yang hebat. Jadi kita ingat, kita juga tetapi Masjid Marwan ada tiang-tiang besi kena ikat. Masjid Marwan bawah tanah, tiang besi kena ikat. Struktur tak kuat. Tanya kenapa tak kuat? Dia kata mungkin ada construction bawah masjid. Ada kemungkinan. Sebab apa mereka cari tabut? Katanya tabut ada peti besi macam Nabi Musa punya tinggalan. Wallahualam betul tak betul, tapi dia orang korek-korek lah. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Boleh jadi? Boleh jadi. Mereka kata kuku ada bawah tu. Ada yang kata dekat bawah tu ada buku sihir Nabi Sulaiman. Tu yang dia orang nak korek tu. Katanya ada Solomon Temple, ada kuil Nabi Sulaiman, ada buku sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Katanya kalau dapat buku tu kuasai dunia. Ini dakwaan-dakwaan mereka. Betul tak betul? Wallahu alam. Padahal kalau kita ikut Nebuchadnezzar dah pernah hancurkan Baitul Maqdis, bawa barang-barang pergi Vatikan, sejarah lama. Tapi kalau dia orang nak pecahkan, kita boleh buat apa sekarang? Tu jadi jangan miss. Saya nampak muka Nadir akan ada kuliah ni. Nampak muka dia kan, dia akan bagi kuliah. Dia cerita lagi clear tentang Gaza. Wallahu alam tuan-tuan, minta maaf. 9 minit saya ambil masa tuan-tuan, 10 minit lebih daripada permit yang diizinkan. Semoga kita dapat ambil manfaat. Kita main ni, kita harap kita dapat sesuatu perubahan dalam diri kita. Kalau setakat nak dengar ceramah, saya banyak kali sebut, YouTube ada, TikTok ada, Facebook ada. Betul pakcik? Tiap hari Asma Harun lah, Ustaz Wadi, banyak dah. Tapi kenapa kita main masjid tuan-tuan? Nak dengar kuliah. Kenapa? Kita harap kita main tu, kita ada sedikit perubahan. Betul? InsyaAllah. Allahu alam, yang baik datang pada Allah. Semuanya datang daripada Allah. Anda terkasar bahasa, terkuris hati mana-mana pihak, minta maaf. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.